Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Bertemu kembali dalam siri video pendidikan matematik SPM. Pada kali ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan pelajaran rangkaian dalam teori graf bahagian yang keempat. Dalam bahagian yang keempat, cikgu akan cuba menyentuh beberapa perkara dalam bab ini, iaitu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan sebagai bucu terpencil, subgraf, pokok dan perwakilan rangkaian. Sebelum kita menyambung pelajaran dalam bab ini, oleh kerana ini merupakan video ataupun bahagian yang terakhir untuk bab ini, terlebih dahulu kita cuba membuat ulang kaji ringkas tentang apa yang telah dibincangkan dalam video yang pertama, kedua dan ketiga dalam bab ini. Dalam sesi video yang lepas, kita telah membincangkan berkenaan dengan graf, di mana terdapat graf yang kita panggil sebagai graf mudah yang hanya terdiri daripada garis-garis. Selain itu, terdapat juga graf yang mempunyai gelong ataupun bulatan dan yang berbilang tepi. Kita juga telah melihat graf kita boleh lihat dari segi arah, sama ada graf itu mempunyai arah yang kita panggil sebagai graf terarah, ataupun yang tidak mempunyai arah yang kita panggil sebagai graf tak terarah. Dari segi pemberat pula, kita telah melihat bahawa ada graf yang mempunyai pemberat dan terdapat graf yang tidak berpemberat. Sepanjang sesi video yang lepas juga, kita telah menemui beberapa istilah-istilah yang perlu dipahami oleh para pelajar. Cikgu tidak akan menguraikan lebih lanjut berkenaan dengan istilah-istilah ini. Sekiranya para pelajar lupa ataupun kurang faham berkenaan dengan istilah-istilah ini, para pelajar boleh merujuk video-video yang lepas yang telah cikgu uploadkan dalam channel Cikgu Nan kembali lagi. Antara istilah-istilah penting adalah rangkaian, graf, bucu, tepi, darjah, berbilang tepi, terarah dan pemberat. Pastikan pelajar-pelajar faham istilah-istilah ini yang dikaitkan dengan pelajaran rangkaian dalam teori graf ini. Kita lihat secara ringkas dalam perbincangan yang lepas, kita telah lihat apa yang dimaksudkan dengan graf, iaitu suatu gambar rajah yang mempunyai bintik ataupun titik-titik yang dihubungi antara satu sama lain. Graf yang mudah adalah graf yang terdiri daripada bucu-bucu dan tepi-tepi yang lurus. Graf yang lebih kompleks mempunyai apa yang kita panggil sebagai gelong ataupun yang berbilang tepi. Dan graf ada yang kita panggil sebagai graf berarah, di mana tepinya mempunyai arah yang tertentu. Contohnya arah-arah seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar rajah ini. Selain daripada itu, kita juga telah melihat apa yang dimaksudkan sebagai graf berpemberat, di mana panjang sisi mempunyai nilai-nilai yang mewakili nilai yang tertentu. Contohnya, katakan jarak di sini 2 km, jarak di antara AC adalah 2 km. Setiap satu tepi mempunyai panjang yang tertentu ataupun nilai yang tertentu, itu kita panggil sebagai graf berpemberat. Perhatikan dalam graf yang cikgu berikan, A, B dan C adalah merupakan bucu. Terdapat satu lagi bucu di sini, bucu D, tetapi bucu D ini tidak dihubungkan dengan bucu-bucu yang lain. Oleh kerana titik D ataupun bucu D ini masih
terdapat di dalam graf, ia juga merupakan salah satu daripada unsur V ataupun dia juga termasuk di dalam bucu. Disebabkan oleh bucu ini, bucu D tidak dihubungkan, kita panggil bucu D ini sebagai bucu terpencil. Itu secara takrifan mudah, cikgu boleh katakan bahawa bucu terpencil adalah bucu yang tergolong sebagai unsur set bucu bagi suatu graf tetapi tidak berkaitan ataupun dihubungkan dengan bucu-bucu yang lain. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai subgraf. Subgraf adalah sebahagian daripada atau keseluruhan graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. So, konsep subgraf ini samalah seperti konsep subset. Para pelajar boleh merujuk kepada pelajaran sebelum ini berkenaan dengan set. So, untuk subset, set keseluruhan juga adalah merupakan salah satu daripada subset. Begitu juga dengan subgraf. Subgraf boleh terdiri daripada sebahagian ataupun keseluruhan graf. Perhatikan contoh yang diberikan di situ. Katakan kita ada suatu graf A, B, C. Ini bukan graf mudah lagi kerana terdapat satu gegelung pada bucu C. So, yang dimaksudkan dengan subgraf mungkin salah satunya adalah lukisan keseluruhan graf itu. Subgraf juga boleh terdiri daripada sebahagian daripada bucu dan garis yang diambil daripada graf penuh dan menghubungkan antara bucu-bucu itu dalam keadaan kedudukan relatif antara bucu-bucu ini tidak diubah. Sebagai contohnya, kalau kita perhatikan kedudukan titik AC dalam keadaan mendatar, panjangnya ini, maka itulah AC. So, AC ini adalah salah satu daripada subgraf. AB juga adalah subgraf, malahan gelung pada C juga adalah subgraf. So, subgraf terdiri daripada keseluruhan satu sisi sahaja, dua sisi, gabungan tiga sisi, ataupun keseluruhan. Tengok apa yang dimaksudkan dengan pokok. Graf pokok bagi suatu graf adalah subgraf bagi graf mudah, iaitu graf yang tanpa gelung dan berbilangan tepi, dalam mana semua bucu adalah berkaitan dihubungkan dengan satu tepi sahaja. So, pokok adalah merupakan salah satu daripada subset untuk graf yang mempunyai syarat yang tertentu. Syaratnya, dia dihubungkan oleh satu tepi sahaja dan dia melibatkan semua bucu-bucu. Perhatikan contoh mudah yang cikgu berikan di sini. Kita ada graf ABC, tepinya adalah lurus dengan satu gelung pada bucu C. Kita boleh bina satu pokok ataupun subgraf yang menghubungkan A, B dan C. Perhatikan, A, B dan C dihubungkan antara satu sama lain menggunakan garis daripada A ke C dan C ke B. Perhatikan, terdapat tiga bucu A, B dan C. Bilangan tepi bagi pokok ini adalah 2. Sekiranya bucunya adalah N, tepinya adalah N tolak 1. Dalam kes ini, bucunya adalah 3, maka tepinya adalah 3 tolak 1, iaitu 2. Syarat-syarat lain yang perlu kita ambil kira untuk mengesahkan itu adalah merupakan pokok. Perhatikan di sini tidak ada gelung atau lengkung. Kemudian kesemua bucu-bucu itu dihubungkan antara satu sama lain dan bilangan tepi adalah kurang satu daripada bucu. So, itu yang dimaksudkan dengan graf pokok. Apa pentingnya pelajaran ini? Dalam kehidupan seharian, kita mempunyai pelbagai
maklumat untuk kita dedahkan ataupun sampaikan kepada khalayak. Penyampaian maklumat dalam bentuk rangkaian akan memudahkan maklumat ini difahami oleh khalayak. Contohnya, jaringan pengangkutan dan jaringan sosial. Dalam video ini, cikgu tunjukkan satu contoh mudah jaringan yang kita boleh wakilkan menggunakan rangkaian ini. Katakan kita ada perkhidmatan teksi yang melibatkan bandar A, B, C dan D yang berpusat di A. Apa yang kita boleh faham daripada graf ini? Pusat pengoperasian teksi ini adalah di A yang akan membawa penumpang ke B, daripada A ke C dan daripada A ke D. Perhatikan di sini tidak ada arah, bermaksud teksi juga boleh membawa penumpang daripada B ke A, C ke A, D ke A. Di antara B ke C dan C ke D, perhatikan dia tidak dihubungkan. Oleh yang demikian, perkhidmatan teksi itu tidak boleh membawa penumpang daripada C ke D contohnya. Sekiranya penumpang hendak ke B daripada C, penumpang perlu mengambil teksi ke A terlebih dahulu, kemudian meneruskan perjalanan ke B sama ada menggunakan teksi yang sama ataupun teksi yang berlainan. Jadi, dengan mewakilkan jaringan itu dalam bentuk graf, pengguna ataupun khalayak akan dapat memahami bagaimana teksi ini beroperasi dengan lebih mudah. Apa yang cikgu harapkan para pelajar dapat faham pelajaran ini dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Penerangan yang lebih jelas para pelajar boleh dapatkan daripada guru kelas masing-masing. Cikgu lebih menitik beratkan pemahaman dari segi konsep bagi membolehkan pelajar mengikuti pelajaran ini dengan lebih mudah dan berkesan. Sekiranya terdapat apa-apa keperluan tambahan daripada para pelajar boleh sampaikan sebarang pertanyaan menggunakan komen dalam ruang komen pada channel YouTube cikgu ataupun menggunakan Facebook Cikgu Nan kembali lagi. Cukup sampai di situ untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada para pelajar. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.